بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Seperti biasa tuan-puan, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan kesihatan yang baik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita bersama-sama pada pagi ini. Seperti biasa tuan-puan, hari ini slot kita kitab fiqh idaman penutup jilid yang pertama. Kita masih lagi membincangkan rukun sembahyang. Dia panggil 13 rukun sembahyang. Adapun bilangan, bukan kita nak belajar bilangan 13, kita nak belajar pendetailan setiap 13 rukun. Adapun bilangan 13 itu memang semua orang tahu rukun sembahyang 13, tapi kita nak fokus cara 13 itu cara kita melaksanakan setiap satu persatu menurut sistem syarak. Tu kadang-kadang orang dia tak faham belajar, dia kata belajar buat apa 13, bukan dah tahu 13 angka, dah tahu 13 tu, tapi cara kita nak fokus cara kita melaksanakan ataupun mendirikan sembahyang. Baik, 13 ni kita panggil teras ataupun kita panggil komponen pertama di dalam sistem sembahyang. Sembahyang ini dia ada 3 komponen. Komponen pertama nama dia rukun. Itu wajib. Kalau tak sempurna ataupun tak betul kita buat, solat kita tak sah. Walaupun dia buat cantik, tapi cantik menurut sisi pandang dia. Ada pun menurut syarak tak betul, bukan tak tepat, tak betul. Maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana rukun. Ini yang pertama 13 kita bincang. Komponen kedua kita akan bincangkan datang, nama dia ialah sunat. Dia ranking kedua. Ranking ni tuan-tuan tak sama dari sudut kesan dan nilai. Nilai pahala tak sama. Kesan kita tinggal ataupun kita buat tak betul, dia tak sama. Kalau rukun, kesan pahala paling besar. Pahala yang paling besar rekod ataupun catatan bagi orang yang mendirikan sembahyang adalah rukun. Dan kesan juga besar. Kalau tak sempurna ataupun buat tak cantik, buat tak sah, menyebabkan tak dinamakan sembahyang, kena repeat lain. Itu kesan dia besar. Yang kedua nama dia, komponen kedua nama dia sunat ab'ad. Itu ranking kedua, nilai pahala kedua, dia lebih rendah daripada wajib. Kesan dia tidak membatalkan pahala, tidak membatalkan sembahyang. Sah, cuma cacat. Kalau buat tak cantik cacat, kalau buat tak buat pun cacat. Dan yang ketiga akan datang juga kita bincang komponen ketiga, nama dia sunat hai'ah. Dalam kitab kita ni ada 17 ataupun ada 16 jenis sunat hai'ah. Ranking yang ketiga, nilai pahala yang ketiga sunat hai'ah. Kesan dia, kalau kita tinggal dengan sengaja ataupun kita buat tak betul ataupun kita buat tak cantik, tak sempurna, menyebabkan amalan sembahyang kita tidak cantik. Bukan tak sah, tak cantik, tak cacat pun. Dia ada tak sah, dia ada sah tapi cacat, dia ada tak cantik.
ikut ranking 3 tadi. Barulah orang panggil cakna kepada sembahyang. Ini mai sembahyang je, mai buat je, tak tahulah nilai apa pun tak tahu, ranking apa pun tak tahulah, janji saya buat lah. Tu orang panggil tak ambil tahu tentang sembahyang, tak cakna tentang sembahyang, tak tahu pun nilai-nilai yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang. Apa nilai yang paling besar, apa nilai yang kedua, apa nilai yang ketiga. Hidup kita ini kena pandang nilai yang Allah offer. Baik, kita sambung tumpan komponen yang pertama, ketiga. Topik baru, subtopik baru, ketiga daripada 13 rukun sembahyang. Cara macam mana kita nak ucapkan lafaz takbiratul ihram? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ketiga ni dipanggil bilangan rukun yang ketiga. Dia ada 13. Bilangan ketiga ialah takbiratul ihram. Takbiratul ihram nama. Dia ada nama dia. Nama ni syarak. Nama di sisi syarak. Allah Ta'ala yang beri nama. Bukan tu imam, bukan ustaz, bukan siapa-siapa bagi nama. Nama dia takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Sebelum kita nak tengok diri. Jadi kita nak kenal 3 benda tuan-tuan hari ni. Pertama nama, yang kedua diri, yang ketiga cara. Cara untuk kita sebut betul mengikut standard yang diperuntukkan. Tu baru nama belajar. Kalau tak belajar panggil apa? Orang panggil hantamlah, bacalah macam mana pun. Janji takbir. Dia panggil janji takbir je, baca macam mana pun. Oh, susah-susah nak belajar. Kita bukan ada masa. Duk kira dia. Kan pada masa dia kata nak belajar-belajar ni, buat macam mana pun. Tu panggil bermudah-mudah dengan syarak. Baik, 3 benda kita nak bincang tuan-tuan. Pertama nama, yang kedua diri, yang ketiga cara menyebut mengikut peraturan. Menyebut apa? Menyebut diri. Nama dia tuan-tuan kita panggil takbiratul ihram. Takbir dalam sembahyang ni mudah nak ingat, ada 2 je. Takbir dalam sembahyang ada 2 sahaja. Nama pertamanya takbiratul ihram, statusnya wajib. Nama takbir yang keduanya takbir intiqal. Ini kita akan belajar 2 cara sebut. Takbir intiqal. Takbir intiqal ni status dia sunat. Dia ada 2 jenis takbir sahaja dalam sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ucapan-ucapan takbir itu hanya ada 2. Pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal. Status yang pertama wajib, status yang kedua sunat. Kenapa panggil takbiratul ihram? Sebelum kita nak tengok diri dia. Diri dia ada 8 huruf ataupun ada 9 huruf. Takbiratul ihram ni maksud dia takbir yang diharamkan. Selepas takbir, haram segala perbuatan ataupun perkataan yang halal sebelum takbir. Allahu Akbar, tak boleh bercakap. Jangan sembang lagi. Sembang, takbir Allahu Akbar, tak boleh sembang dah. Sembang haram. Tu dia panggil. Takbir ini menharamkan segala perbuatan ataupun percakapan yang halal sebelum. Lepas takbir Allahu Akbar, tak boleh dah bergerak. Jangan takbir Allahu Akbar bergaru, tak boleh, haram. 3 kali bergaru haram, batal sembahyang. 2 kali pergerakan besar haram, tak batal. Pergerakan berat, pendetailan kita bincang dalam tajuk perkara batal. Macam mana formula gerak di dalam sembahyang. Itu dipanggil takbir yang haram. Tak boleh sembang, tak boleh makan, tak boleh bergerak. Tak boleh. Itu dipanggil lepas takbir. Itu dipanggil takbiratul ihram. Ada satu lagi nama dia takbir intiqal. Hari ini kita sebut macam mana cara nak implement takbir intiqal. Silat teknik
tak dapat pahala sunat. Hukum dia makruh, tak dapat pahala sunat. Apa maksud intiqal? Takbir yang disyariatkan. Itu disunat tu. Takbir yang disunatkan ketika. Ketika apa? Ketika perpindahan ke rukun yang lain. Belum, jangan takbir lagi. Belum berpindah, jangan takbir. Setelah berpindah, setelah sampai, jangan takbir. Itu dia kena tahu. InsyaAllah kita bincang ini macam mana nak mula takbir intiqal, macam mana nak stop. Jangan lambat mula, jangan lebih. Jangan lambat mula, jangan lebih daripada tempat orang. Belajar Allah tu lebih, release gear. Sampai tempat orang pun main lagi. Tempat orang tempat apa? Rukun lain. Allah, dia dah berdiri dah. Daripada duduk ni, sujud. Allah, dah qiyam duk main. Dah lah tu mam, dah lah mam. Ni duk qiyam dah, duk lagi. Tu orang tak tahu macam mana nak setting. Nak bagi sama di antara bila mula, bila bar. Itu kena belajar. Macam mana cara nak menyebut takbir intiqal? Sebab apa? Makna intiqal, takbir yang disunatkan ketika apa? Ketika berlaku perpindahan rukun. Kalau belum berlaku, jangan sebut lagi. Kita baru nak gerak baru ni. Gerak je terus bar bila? Apabila sampai di rukun. Jangan lagi bar. Bar apabila sampai je. Sujud dah. Dari kita dah kena tempat sujud. Bar. Jangan dari dah kena tempat sujud main bar. Itu makruh. Kenapa? Kerana tempat sujud itu sunat membaca Subhana Rabbil A'la. Apabila dari kita sampai ke tempat sujud, bacaan apa disunatkan? Subhana Rabbil A'la, bukan lagi bar. Bar sebelum. Itu kena tahu macam mana nak buat takbir intiqal. InsyaAllah hari ini kita akan bincang. Dia ada kaitan juga dengan takbiratul ihram. Baik, saya tahu tuan-tuan tu diri baru nak kenal nama. Takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Tak ingat nama tak apalah. Ini kena yang kedua, diri. Kena diri. Nama tak tahu lah ustaz. Apa nama saya pun lupa. Panggil apa? Panggil takbir lah kot. Yalah, takbir apa? Tak tahulah. Itu cerita tak tahu tu. Takbir tahu. Tapi nama ratul ihram ke, nama intiqal ke, takbir raya ke, saya pun tak tahu. Lupa dah. Punya busy lah. Punya hidup ni orang panggil banyak sangat benda nak kena ingat. Siapa lupa takbiratul ihram, lupa nama takbir intiqal, lupa nama takbir raya. Takbir raya lagilah tuan-tuan, nama dia ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Lagi yang tu lupa. Ingat apa? Takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar. Dah takbir dah, takbir. Takbir apa tu? Takbir raya lah. Takbir raya tu umum, dia ada nama dia, ada nama mutlak, ada nama mursal. Silap tuan-tuan tak sunat. Silap buat tak sunat. Takbir mursal lain, mutlak lain. Tu kena tahu bila takbir mursal ni, bila sunat sebut dia. Tu biar dulu. Habis. Okey, yakni ni diri. Kita nak kenal diri dia. Nama tu dah settle dah. Yakni yang kata diri takbiratul ihram tu apa dia? Mengucapkan lafaz Allahu akbar. Alif lam ha. Allah akbar. Alif kaf ba ra. Ada 8. Tapi sebenarnya dia ada 9 tu. Nanti kita akan jelas dan syarat yang kedua. Macam mana 9 huruf tu? Nampak 8 je. Alif, lam, ha. Alif, kaf, ba, ra. Dalam kurungan Allah yang Maha Besar, tu terjemah. Jadi, wajib atas orang yang boleh menyebut. Dia kata, wajib ia menyebut demikian, yakni Allahu Akbar dalam bahasa Arab. Baik. Okay, settle. Kita nak ke syarat. Kita dah settle dah diri. Kita tahu diri dia alif lam ha. Allah. Alif kaf ba ra. Allahu akbar.
Okey, sekarang ni yang ketiga yang paling penting, kita nak tahu cara sebut. Tempat mana yang wajib pendek, tempat mana yang wajib panjang. Boleh tukar huruf ataupun tak boleh. Itu antara topik yang paling penting. Sebab tuan-tuan, kalau tak tahu cara ini, ada orang yang panjang tempat yang wajib pendek, haram. Ada orang pendek tempat wajib panjang, haram. Dia kena baca ikut spek dia. Jangan panjang tempat pendek, jangan pendek tempat panjang, jangan tambah huruf. Allahu Akbar. Pandai-pandai modify. Allahu Akbar. Itu dia tambah, dia panjangkan. Baik, pertama dulu. Peraturan pertama simple. Apa dia? Wajib menyebut demikian itu, yang dibahas lafaz Allahu Akbar itu di dalam bahasa Arab, dengan tidak boleh ditukar kepada bahasa lain. Seperti Ar-Rahman Akbar, ataupun Allahu A'zam, ataupun Akbarullah dan sebagainya. Baik, pertama dia kena kekalkan, kita sebut dengan bahasa Arab. Yang kedua pula, bahasa Arab tu pilihan macam mana? Kekalkan Allah dan Akbar, jangan tukar nama lain. Walaupun Allah dia banyak nama, Ar-Rahman nama dia, Rahim nama dia, Jabbar nama dia, tak boleh, dia eksklusif, tak boleh pilih nama lain, Allah sahaja. Akbar sama, tak boleh tukar kepada A'zam walaupun makna sama. Ini mudah tuan-tuan, kekalkan pemilihan nama dan juga sifat yang sama tanpa boleh ditukarkan ke nama dan sifat lain walaupun sama, tak boleh. Kekalkan Allahu Akbar, itu mudah. Sekiranya ada orang yang tiada boleh menyebut di dalam bahasa Arab, dia wajib sebut dalam bahasa Arab Allahu Akbar, dan pemilihan, mengekalkan pemilihan yang digunakan oleh Allah Ta'ala. Dia kata isu dia, kalau ada orang yang tak boleh sebut dalam bahasa Arab, maksud tak boleh sebut ni, tak boleh langsung huruf alif tak boleh sebut, huruf kaf tak boleh sebut, tak boleh langsung. Bukan maksudnya tak betul. Tak betul tu wajib betulkan. Ni kita nak bincang cara nak sebut dengan betul. Ini dia nak sebut tak boleh. Tu. Sekiranya ada orang yang tiada boleh menyebut Allah, tak boleh sebut. Kalaulah ada, tak ada lah. Kalau ada orang baru masuk Islam nak sebut Allah, Allah tak boleh. Allahu Akbar tak boleh sebut langsung Akbar. Yang kita ni boleh sebut, cuma dia pelak campur telur, campur slang yang tersendiri, campur tambah plus dengan modify. Allahu Akbar, tu dia ubah sendiri sepepak orang lain, ambil sepepak orang buat masuk dalam Akbar. Dia sepepak dianya jangan tukar qaf. Qaf tu yang orang lain punya, tu orang lain punya. Itu kita yang kita nak betulkan hari ni. Ini ni isunya, ada orang yang langsung tak boleh sebut dalam bahasa Arab setelah ia belajar, tak boleh sebut langsung. Dengan bersungguh-sungguh, dia dah lalui proses pembelajaran secara betul, tu mana dengan bersungguh-sungguh tu. Lalu hukum dia, bolehlah diterjemah ke dalam apa bahasa sekalipun. Boleh terjemah. Kalau dia faham bahasa Inggeris, boleh terjemah ke bahasa Inggeris. Boleh faham bahasa Melayu, terjemah ke bahasa Melayu. Allah Maha Besar. Pelik kan bunyi. Dia tak boleh sebut Allahu Akbar, tak boleh sebut langsung setelah dia belajar. Jangan tak belajar, setelah melalui proses pembelajaran yang betul. Apa maksud pembelajaran betul? Dia ada guru, bukan ikut apa nama YouTube tu kan. Tak boleh. Rukun belajar tuan-tuan, kena ada guru. Yang kedua, kena belajar dalam tempoh masa. Tu. Dalam tempoh masa yang biasanya boleh. Orang biasa dah dapat dah boleh ikut dah boleh follow, tapi dia ni agak special, tak betul-betul, tak boleh sebut tak lepas juga Allahu Akbar, tak lepas.
Tak boleh. Paksa pun tak lepas. Domai A je dia boleh. Barulah dia boleh tukar ke bahasa lain. Bukan walaupun bukan bahasanya sendiri. Tidak boleh diganti dengan zikir yang lain. Tak boleh ganti dengan zikir yang lain. Habis. Okey, itu yang pertama. Kita tengok yang kedua. Yang kedua ni tuan-tuan, kita tengok dalam kitab lain. Sebab dalam kitab kita dia ada dua saja. Mudah, simple. Dia ada dua je dalam kitab kita. Sebelum kita baca nombor dua dalam kitab kita tu, kita ambil nombor dua dalam kitab lain dulu. Okey, yang pertama, serta menggunakan bahasa Arab, mengekalkan pemilihan lafaz Allah dan lafaz akbar tanpa diubah. Itu yang pertama. Yang kedua disebut di dalam kitab Hidayatus Sibyan ataupun kitab Sulamus Sibyan, dan disebut juga dalam beberapa kitab lain. Antara syarat yang penting apa dia? Yang kedua tuan-tuan, kena sebut lafaz Allah ini dengan betul segala makhraj dan syaddah. Jangan ubah. Jangan ubah tu. Kita duduk mok di duduk dapur, mukminina wal mu'minat, itu tidak sah. Walaupun doa mukminina wal mu'minat, dia hamzah mukmini mu'minat, hamzah bukan ain. Dia tak perasan bertukar huruf, tak boleh. Kalau dia tukar huruf, confirm bertukar makhraj. Confirm bertukar makhraj. Kalau dia tahu huruf kaf tapi terlebih makhraj orang. Kalau dia tahu huruf itu adalah huruf kaf tetapi dia hantam jadi qaf tebal, itu dah makhraj orang lain. Walaupun dia tahu, saya perasan ustaz memang alif alif lam ha, alif kaf ak, tapi dia sebut dia lajak kepada makhraj orang. Sepatut ak. Dia tahu tak? Dia tahu. Itu tak boleh. Apatah lagi dia tukar huruf, lagi tak boleh. Sebab itu syarat yang kedua tuan-tuan, menjaga apa? Menjaga setiap huruf, makhraj, baris dan syaddah. Kena jaga huruf betul, makhraj betul, syaddah betul, baris betul. Itu penting nombor dua. Macam mana sebut dia? Sebab itu dia panggil hamzah. Jangan bukan alif hamzah fathah bukan mana ada kita belajar pun memang hamzah fathah alif fathah ba fathah ba tiba-tiba Allahu akbar, Allahu akbar, bukan Allahu akbar, Allahu akbar. Lain. Tu Melayu. Je dia kerjanya. Bukan ingat, sebab baris betulkan sebutan makhraj, huruf, makhraj, syaddah, baris. Alif lam Allahu akbar. Okey. Settle yang kedua. Yang ketiga, tak ada juga dalam kitab kita. Yang ketiga pun penting tuan-tuan. Yang ketiga ni kita nak tahu. Kita dah jaga baris, kita dah jaga makhraj. Cuma paling penting juga jaga kadar panjang pendek. Yang ketiga penting juga. Okey, dia dah tahu kena jaga alif Allahu akbar, bunyi cantik. Allahu akbar. Dah cantik dah. Ra pun bunyi, jangan Allahu akbar, ra tak hilang. Allahu akbar, ra tebal, baru. Allahu akbar, ra tebal. Allahu akbar, ra waqaf tapi tebal. Jangan Allahu akbar, hilang ra. Ra mesti ada dan tebal. Baik. Nombor 3 ni penting tuan. Kenapa? Kadar panjang pendek. Dalam 4 ni, dalam 8 ni, alif lam ha, alif kaf ba ra. Saya nak jelas secara ringkas saja.
ada tempat yang tak boleh panjang, tak boleh 2 rakaat, haram, kena repeat lain. Bukan saja haram sah, haram lagi tidak sah. Kenapa? Kerana syarat sah kita bincang ini. Yang ketiga, syarat sah baca, jangan panjang tempat yang pendek, jangan pendek tempat yang panjang. Tempat tu panjang, wajib 2 rakaat. Okey, kat mana? Kita mula pendek. Kita mula yang pendek dulu. Alif tuan-tuan jangan panjang, A jangan panjang, Allah jangan panjang. A tu tak boleh panjang. Satu lagi tak boleh panjangnya, dua-dua kita buat. Apa dia? Hu. Allahu di belakang tu. Hu. Allahu. Yang ketiga tak boleh panjang, saya nak sebut 3 je. Ringkas. Dia banyak tapi kita sebut 3 je ni. Yang pendek jangan panjang. Ba. Ba ra tu jangan tambah ba alif, jangan. Hanya bar, jangan bar, jangan. Okey, kita tengok satu persatu. Alif dulu tuan-tuan. Alif jangan panjang. Macam mana contoh panjang alif? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu dah 2 dah. Allahu Akbar, 2. Perasan tak? Tak kisah. Perasan ke tak perasan, tetap menjadi kesalahan. Kadang-kadang dia dah terbiasa. Style dia sebelum solat, Allah, ni bukan penyakit wah-wah ni. Wah-wah memang itu wah-wah tak bincang dah. Wah-wah ni memang awal lagi kita tak bincang, memang awal lagi. Sebab apa? Allah hancur. Kenapa? Memanjangkan lebih 2. Kita nak bincang ni 2 pun tak boleh. Kalau itu dah 6 harakat dah. Kita nak bincang 2 pun tak boleh. Macam mana? Allahu Akbar, itu dah 3 harakat. Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, dia satu je. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Jangan buat dia panggil slow motion. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh. Dia tarik. Dia tarik. Allahu Akbar. Jangan 2 tak boleh. Satu je. Allahu Akbar. Settle. Kalau dia ada hukum tu, memanjangkan hukum itu, memanjangkan alif itu, kalau memanjangkan dengan tak tahu makna, sengaja, bukan tersilap, sengaja dia panjang, dia tak tahu makna, hukum dia haram. Haram, dosa besar, tapi tak kufur. Kenapa? Merubah makna. Apabila dia panjangkan hamzah, jadi persoalan. Dia panggil hamzah istifham, bimakna ingkar. Jadi soalan apa? Adakah Tuhan Maha Besar? Pertanyaan. Dengan makna apa? Pertanyaan dengan makna nak menafikan tak besar. Itu makna ingkari. Besar ke Tuhan? Dengan makna tak. Besar ke Tuhan? Tak besar pun. Dengan makna tak besar pun. Itu kita biasa orang kita guna. Besar ke? Cantik sangat ke? Dia tanya tu, dia nak cakap, alah tak ada cantik lah. Cantik sangat ke dia heboh-heboh satu Malaysia tu? Handsome sangat ke? Baru cerai tu. Contoh. Dia nak nafi tak handsome lah. Tak ada cantik lah. Saya lebih cantik. Tu, dia nak angkat dia je. Tak ada kena-mengena dengan sesiapa pun. Orang muda je tahu. Kita orang hotel-hotel mana tahu perkembangan dunia artis. Akak kita ni lihat tengah ni tahu. Dia senyum-senyum je. Baik. Satu tuan-tuan. Yang kedua panjang kat mana? Tak boleh. Panjang di hu, tak boleh. Allahu, tak boleh. Ini jangan. Panjang yang kedua jangan berlaku tuan-tuan. Tapi yang pertama banyak berlaku. Allah banyak berlaku. Yang ni kena betul-betul alert. Betul-betul kena peka. Peka betul-betul. Jangan Allah sahaja. Itu penting ilmu tuan-tuan. Ilmu yang akan semak setiap tindakan kita. Dia akan sedarkan kita. Tak betul. Siapa nak sedarkan kita? Hati kita. Hati yang ada ilmu yang akan menyedarkan tuan dia. Ni tak betul. Panjang. Tapi kalau tak ada ilmu tuan-tuan, dia tak akan bantu kita. Hati kita tak akan bantu.
Sebab tak cukup ilmu untuk menyedarkan kita. Tu. Yang kedua, contoh yang kedua, tak boleh panjang pada hu. Allahu Akbar. Kalau hu yang kedua, seolah-olah kita menambah waw, menambah huruf waw di belakang selepas hu tu. Allahu baru Akbar. Tak boleh. Okey, yang ketiga ni ramai orang buat. Dia panjang kepada ba. Allahu Akbar. Tak boleh. Allahu Akbar. Tak boleh. Bar tak boleh tambah alif, tak boleh ba alif ra, tak boleh, kena ba sahaja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh. Tak boleh bar, tak boleh. Hukum sama. Kalaulah dia buat dengan sengaja, tahu makna, kufur, wal iyadu billah. Tapi kalau dia buat sengaja, tak tahu makna, dia buat dengan jahil, haram, dosa besar. Tapi tak kufur, sebab dia tak tahu pun makna apa. Apa makna dia? Allah gendan besar. Bar itu gendan, macam orang duduk gendam tu kan, gendan besar. Bukan lagi makna Allah maha besar, bukan. Allah itu gendan besar. Tu panggil kufur tu kalau sengaja. Tapi oleh kerana dia tak sengaja, dia tak tahu makna, sengaja dia ucap tu, walaupun dia tak perasan, tetap dipanggil sengaja. Kenapa? Kerana kesalahan dia tak mencari ilmu asas untuk betulkan cara menyebut lafaz takbiratul ihram. Tak boleh kata, oh saya tak perasan lah. Tak perasan sebab tak cukup ilmu. Tak boleh. Habis. Okey, settle dah pendek. Tempat pendek kita tahu 3 tempat, jangan panjang. Sekarang ni satu tempat yang kita kena tahu, wajib panjang. Wajib panjangkan. Tu kita nak tahu mana dia punya wajib panjang itu. Wajib panjang itu huruf alif antara huruf lam dan ha lebih daripada, jangan lebih daripada 14. Wajib 2, jangan lebih 14. Kat mana? Wajib 2, tak cukup 2, tak sah. 2 sekurang-kurang 2, dia wajib panjang 2 sehingga boleh dipanjangkan 14, jangan lebih 14. Di mana? Tengok tuan-tuan, nak tulis tak ada, tulis dalam minda, alif lam lam, alif lam lam, dia ada alif satu lagi sebenarnya, alif lam lam alif ha, tapi dia tak tulis alif itu. Dia tulis dekat mana? Dia tulis di atas syaddah. Pasal ada syaddah tu, syaddah tu dia dibubuh alif. Alif itulah merujuk kepada wajib panjang 2 rakaat. Kat mana? Allah sebelum ha tu, Allah. Itu lepas tu Allah tu, Allah, jangan Allah buat terkejut tak boleh. Dia tak boleh beri emergency. Allah. Sebab kalau Allah, hak tu betul, hak tu memang tak boleh panjang. Allah itu kena panjang. Hak itu jangan panjangkan. Jangan Allahu, tak boleh. Allahu, bukan Allah. Kalau kita nak sebut waqaf, Allah. Tu sekurang-kurang 2, 3, tak apa 4, 5, tak apalah, jangan 14. Dia ada cara nanti kita nak sebut takbir intiqal, macam mana wajib, macam mana sunat. Takbiratul ihram wajibnya macam mana, sunatnya berapa rakaat. Takbir intiqal kita akan bincang juga. Takbir intiqal, nak rokok macam mana sebut, nak iktidal macam mana, sami Allahu liman hamidah, nak sujud balik. Dari segi ucapan panjang itu, di mana tempat sunat panjang, di mana tempat sunat pendek. Allah itu wajib 2, bukan sunat tu, wajib 2. Cuma boleh tak kita nak dalam lingkungan 14, boleh tak kita nak sampai 10? Boleh, sebab jangan lebih 14. Cuma kita nak bincang, kalau takbiratul ihram sunat berapa? Adakah sunat 14? Allahu Akbar, boleh tak? Boleh, sebab tak lebih 14 pun, tak sampai 20 harakat gerakan tangan. Cuma kita nak tahu standard
nilai pahala yang mana yang terbaik. Wajib tahu, wajib Allahu Akbar, sebab mesti dua itu wajib, tak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar tak boleh. Allahu Akbar itu wajib. Cuma terbaiknya kadar takbiratul ihram, nak kadar Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar. Mana yang terbaik? Kita ikut standard. Kita belajar standard wajib, standard sunat. Kalau tak sunat boleh buat. Okey. Settle tuan-tuan. Kita tengok satu persatu. Dah habis kita akan buat takbir intiqal. Okey, takbiratul ihram ni, takbiratul ihram yang terbaik ataupun sunat, jangan panjang. Sunat kadar sederhana. Bukan dua, kadar sederhana. Ulama kata sederhana berapa? Antara 4 ke 6 harakat. Macam mana contoh tuan-tuan? Allahu Akbar, itu yang afdal. Boleh tak nak panjang? Boleh lah. Peruntukan jangan lebih 14. Bukan cerita boleh ni, cerita sunat. Jangan bertukar dengan boleh pula. Allahu Akbar, ustaz boleh tak tu imam panjang sangat lah? Boleh, bukan cerita boleh, cerita sunat dah imam tu panjangkan. Tu bincang dia. Boleh, boleh. Kenapa? Peraturan dia lebih 2, jangan lebih 14. Wajib 2, jangan lebih 14. Allahu Akbar, tak lebih 14. Boleh tak? Boleh. Tak terbaik? Terbaik antara 4 ke 6 harakat. Allahu Akbar 6 harakat. Itu terbaik. Okey, settle. Yang kedua tuan-tuan, kita nak sebut dalam masa yang sempat ini, kita nak sebut cara menyebut takbir di 5 tempat. Pertama, settle dah takbiratul ihram. Peraturan kita dah tahu, peraturan menyebut takbir wajib panjangkan sekadar 2 harakat dan jangan lebih 14 pada lafaz Allah tu. Kita nak fokus yang tu. Kita nak fokus yang pendek tu mudah, pendek 3 tempat tu mudah, tapi kita nak fokusnya menyebut lafaz takbir wajib panjangkan sekadar 2 dan jangan lebih 14. Itu yang nak fokus. Adapun pendek 3 tu tak apa, yang tu mudah. Tempat pendek tu kan, Allah, tu pendek, hu tu pendek, bab tu pendek, yang tu tak apa, yang tu mudah. Jangan orang buat silap. Tetapi ada kesilapan berlaku pada apa? Pada memanjang tempat yang tak sunat panjang, dan pendek tempat yang tak sunat pendek. Kita nak fokus pada apa? Pada nilai tambah. Nilai tambah ni maksudnya nak tahu di mana sunat, di mana tak sunat. Kita tengok 5 tempat. Okey, tempat pertama, settle takbiratul ihram tuan-tuan sunat kita menyebut kadar dia jangan panjang sampai 14 walaupun boleh. Okey, settle. Yang keduanya ialah takbir intiqal. Ni tempat yang kita nak sebut takbir intiqal ni tuan-tuan. Nak macam mana kita nak betul buat tepat, buat bukan betul tapi tepat. Takbir intiqal. Kita dah tahu tadi tuan-tuan makna takbir intiqal, iaitu takbir yang disunatkan ketika berlakunya perpindahan rukun. Ketika kalau dah sampai tempat rukun tak sunat, buat juga makruh. Tu kena tahu tempat dia. Kita akan tunjuk satu-satu tuan-tuan. Okey, takbir intiqal tuan-tuan, hukum dia umumnya ada 2. Apa dia 2 ni? Pertama, tempat jarak yang jauh sunat panjang, jarak dekat sunat pendek. Itu umum dia. Nanti dari segi panggil apa, praktikal kita tunjuk. Umum dia takbir intiqal sunat, hukum sunat. Cara nak buat macam mana? Jangan jauh sunat je. Cara nak buat untuk dapat pahala sunat. Sunat takbir kalau jarak dekat, sunat pendek, jangan panjangkan dia. Panjang makruh. So kalau jarak tu jauh nak sampai,
sunat panjangkan. Dibenarkan panjang, bahkan sunat bukan saja dibenar, sunat panjangkan, jangan berhenti. Selagi tak sampai tempat, jangan berhenti. Oh, jangan bar. Baik, macam mana cara kita nak setting betul? Okey. Cara dia tuan-tuan, kita dah tahu pendek dan panjang. Sunat panjang, tepat panjang, sunat pendek, tepat pendek. Macam mana cara nak buat? Mula kita gerak je, mula terus jangan gerak separuh belum mula, makruh tuan-tuan. Lambat mula makruh, lambat berhenti makruh, dah sampai tempat doa lagi makruh. Lambat mula pun makruh. Bila nak mula, gerak je terus kita gerak. Bila nak bar, sampai tempat bar, jangan belum sampai dah bar awal, itu pun makruh. Jangan dah sampai belum bar, itu pun makruh. Kita tunjuk tuan-tuan, tak kisahlah individu ataupun imam. Bahaya lagi ni imam, sebab dia memberi kesan kepada makmum. Kalau individu ni tuan-tuan, silap individu makruh je, makruh kita. Tetapi kalau imam, dia memberi kesan kepada makmum. Imam ni bukan saja makruh diri dia, tetapi dia memberi kesan kepada makmum. Makmum sangka lain. Tengok kita mula dengan contoh pertama tuan-tuan. Berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Kita ambil yang panjang. Saya nak tunjuk contoh dua panjang, dua pendek. Ingat, dua panjang, dua pendek. Dia banyak tapi kita ambil dua je. Dua yang panjang, dua yang pendek. Kat mana dua panjang tuan-tuan? Yang panjang pertama sunat panjangkan daripada qiyam, daripada sami Allahu liman hamidah nak sujud. Itu tepat pertama panjang. Kan kita sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Ini kita nak turun ni. Tempat pertama sunat panjang. Bila nak terus gerak turun ni. Allah. Sujud je bar. Jangan ada setengah orang tuan-tuan duduk sujud dia belum bar, dah sujud dah belum bar. Itu makruh. Ni contoh sunat tempat pertama, sunat panjangkan mengikut gerak. Mula gerak bar apabila dahi. Saya tunjuk sekali lagi tuan-tuan, sebab tempat nampak mudah tuan-tuan, tapi cara ramai orang buat kesilapan mudah ini, terutamanya imam. Ni imam buat silap dua kesan. Diri dia makruh, dia memberi kesan kepada orang. Saya tunjuk sekali lagi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dia digerak aja tu. Allahu akbar. Ingat, bar ini dahi kena bar terus. Dia kena pandai setting betul-betul tuan-tuan. Bar terus. Kalau dah terbiasa buat sebelum ni, turun dulu, kena ubah. Ni itu yang betul. Ni silap. Jangan ingat yang ni tuan-tuan. Ini hak silap ni. Jangan ingat yang silap tu. Ingat yang silap tu bahaya. Dia ingat hak tak betul. Tak, yang tadi betul. Ni hak tak betul. Ni. Dia gerak dulu. Macam mana? Allahu akbar. Lambat dia gerak dulu, baru belum sampai dapat awal. Kalau dia semput tak apa, dimaafkan. Semput, iman otai. Dah otai lah, tapi masih iman lagi. Semput. Ini isu dia bukan otai, memang mudah, tapi tak tahu cara. Tunggu dulu. Allahu akbar. Itu makruh hukum. Ulama sebut dalam kitab Fathul Mu'in, Iman Zainuddin Al-Malabari sebut, kenapa makruh? Jawab dia, ada kosong. Dia sunat zikir ataupun sunat takbir sepanjang gerak kita. Jangan ada perbuatan gerak kita kosong daripada zikir. Makruh. Gerak aja tu zikir. Itu syariat tu. Syariat memperuntukkan supaya setiap gerak kita ada ucapan. Jangan kosong. Kosong itu makruh. Apa maksud kosong? Senyap. Separuh jalan baru Allahu Akbar. Itu dipanggil cara yang makruh. Baik, cara yang kedua. Ingat yang makruh tadi tu banyak cara makruh. Dia mula lewat makruh. Dia sampai dia berhenti lewat makruh.
dah terkena dari dah, masih belum bah. Itu memang ramai imam macam tu. Jadi kita kadang-kadang tunggu dia bila nak bah ni baru nak terjun turun. Kita selagi dia tak bah, tak boleh turun. Itu panduan asal. Tapi kalau kita duduk belakang imam, kita nampak imam dah turun dah, tapi belum bah, kita boleh turun. Tak salah kita. Nah, ingat cara nak pandu imam tu apa, bila nak gerak kita asalnya berdasarkan panduan takbir intiqal. Apabila dia bah kita itu panduan asal. Tapi kalau kita boleh nampak dia, kita kena tengok dia. Dia dah turun dah tahu dah sujud dah dari kepala tapi belum bah. Ada lebih teruk lagi tuan-tuan, saya pernah temu. Lebih teruk lagi. Macam ni. Dia turun dulu. Allahu Akbar. Tu tak teruk sangat lagi. Teruk lagi, dia sujud dulu baru Allahu Akbar. Dia naik ni. Dia naik dulu. Ni yang kedua ni kita nak cerita. Naik bawah. Berdiri dulu lah. Allahu Akbar. Ni semua jahanam. Baik, contoh kedua. Contoh kedua yang panjang, contoh panjang kedua. Panjang kedua tuan-tuan, sujud. Sujud ni panjang ni. Sujud sunat panjang. Bila kita nak ada orang tuan-tuan ramai kita tengok, dia bangkit dulu baru dia Sebenarnya angkat sikit kepala tu kita sujud. Saya tunjuk asal tak boleh sujud biasa tuan-tuan, nak tunjuk ni. Allah. Angkat ke Allahu Akbar. Diri bah. Betul bah. Jangan dah betul masih duk tu nak really gear. Makruh. Ingat. Ni dia panjang ni. Ni yang tempat yang paling panjang. Allahu Akbar. Nampak? Berdiri betul kiam bar. Ada orang hak saya tunjuk tadi. Jadi 3 cara orang buat terabur. Dia bangun separuh baru dia mula Bangun dah separuh dia mula Yang kedua, ada yang dia cantik bangun tapi dia bar awal. Belum kiam dia dah bar. Itu pun makruh. Ada yang dia naik separuh baru dia mula dan dah kiam betul masih belum habis bar. Tu kata relief dia tu. Itu semuanya makruh. Yang paling teruk sekali tuan makruh tidak ada pahala langsung ialah dia naik sampai di kiam baru Allahu Akbar. Itu teruk sangat. Apabila dia kiam tuan tak sunat lagi disebut. Sebab itu tempat orang. Ingat, sunat tebut takbir ketika berpindah sampai kiam tak sunat lagi tak sebut Allahu Akbar. Itu dipanggil menyebut lafaz yang tak sunat. Sebab dia dah kiam dah. Sepatut kiam wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi imam ni Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Tu makruh. Ya. Apa dia? Daripada sujud tu nak naik atas tu. Habis sempuk. Tak sunat, tak boleh. Dia kadar dia mampu je, dia sempuk tak habislah. Allah. Tapi kena habislah, jangan sempuk tak habis bar. Allahu Akbar. Baru do on the way. Dia tak mampu nak cantikkan setting tu, tak apa, kadar kemampuan dia, tak makruh. Tak sunat dah. Habis je tak apa, senyap je. Dia tak sunat sebut 2. Ya. Istirahat. Tak, sambung je. Ya. Kita duduk istirahat tuan-tuan, sambung. Sebab tu dia panjang Allahu Akbar tu. Daripada atas tadi, daripada sujud naik, kita sunat istirahat. Istirahat ni duduk sekejap, jangan lama batal. Duduk sekejap, Allahu Akbar, still sambung je. Allah. Sambung. Itu dipanggil sujud, dipanggil takbir yang panjang. Sunat panjangkan. Itu dipanggil tempat jarak yang paling panjang. Serta 2 tempat jarak yang paling panjang tuan-tuan, sunat panjangkan. Kita nak sebut 2 tempat pendek pula. Pendek ni yang sebaliknya tuan-tuan, heran kita. Tempat pendek ada yang panjang. Imam lah ni. Ada yang dia panjang, tempat pendek, sunat pendek kan. Mana dia?
iaitu sujud nak naik ke tahiyat, keduduk antara dua sujud, ataupun nak naik ke tahiyat awal. Itu sunat pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai je bar je dia dah boleh baca tahiyat awal, ataupun dia dah boleh baca Rabbighfirli. Allahu Akbar, Rabbighfirli. Itu pertama. Yang kedua tu apa? Yang kedua ni ramai orang buat silap. Mana dia? Iaitu sujud terakhir nak naik ke tahiyat akhir. Jangan panjang. Makruh dia panjang. Tempat ini ramai iman yang panjangkan. Ini dipanggil iman scammer. Orang muda kata apa? Kencing. Dia kencing makmum. Macam mana? Tahiyat akhir, sujud terakhir, nak tahiyat akhir, sunat pendek. Allahu Akbar, terus at-tahiyatul mubarak. Kalau dia panjang makruh. Bahkan bukan saja makruh untuk diri dia, memberi kesan kepada makmum. Apa kesan makmum? Makmum di belakang terabur. Kenapa terabur? Naik ke rakaat kelima. Naik ke rakaat kelima, turun balik. Kenapa? Imam duduk. Jahannam imam, dia kata siap maki. Siap maki dalam hati dia. Apa punya imam? Aku ingat rakaat kelima. Dia bukan tahu makmum ni. Kalau 4-4 lah, 5-5 lah, dia hantam je. Dia ikut je imam, bukan ingat. Tak apa, tak batal. Memang kita ikut imam. Kita bukan ingat 3-4. Imam naik, aku naik. Pantang. Lebih-lebih aku bukan ingat. Tak batal sebab dia tak ingat. Bahayanya imam ni dia panjang. Allah, saya ramai tuan-tuan, bukan cerita dua, tak ramai kena. Selalu saya kena. Tapi kita ni ingat lampak. Kita tahu dah ni 4 imam ni. Dia naik. Rupanya dia tak naik pun. Dia jenis tak pandai setting. Dia tak pandai nak setting, nak pendek. Allahu Akbar. Makruh wahai imam. Belajarlah wahai imam. Banyak sangat kena. Tu yang kita pemarah juga. Belajar, simple pun. Jadi seronok jadi imam je. Beletir kita pun. Budak-budak muda lagi dahsyat dia. Siap. Oh, saya ustaz, marah saya. Marah macam mana? Batas maya. Saya tak bercakap, dalam hati saya cakap. Imam ni apa? Kecil aku. Jahannam imam ni. Tu bahaya tu. Apa dia? Itu bukan pasal imam muda, imam tua. Habis. Okey, itu dua tuan-tuan. Settle dah. Tempat yang kedua, takbir intiqal. Tengok tempat ketiga boleh. Dia ada 5 tempat je tuan-tuan. 5 tempat cara membaca lafaz takbir. Tempat yang wajib panjang dalam kadar 12 rakaat. Wajib panjang 2, jangan lebih 14. 12, 14. Okey, tempat yang ketiga apa? Tempat ketiganya ialah tahiyat akhir. Tahiyat akhir 5 ayat tuan-tuan. 5 ayat wajib panjangkan Allah itu pada 3 tempat. Jangan pendek. Kalau tak perasan boleh jadi pendek tuan-tuan. At-tahiyat tu dia ada 3 lafaz Allah. Dia panggil Ismul A'zam. Dia panggil lafzul jalalah. Lafaz Allah ada dalam tahiyat akhir. 3 yang mesti kita tahu. Kesemua 3 tempat itu wajib panjang. Tengok. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jangan lillah. Wajib panjangkan. Lillah 2. Sekurang-kurang 2. Jangan berhenti mengejut. Berhenti mengejut tuan-tuan dan break emergency. Lillah. Terkejut. Bukan sekadar terkejut, kena ulang balik. Kenapa? Tak usah. Kerana bacaan dia wajib 2. Lillah. Nak lebih tak apalah. Lebih 3, lebih 4 tak apa. Tapi wajib 2. Lillah. Okey, satu tempat. Tempat yang kedua, tuan-tuan perasan ayat ke-4 tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wajib. Waqaf. Wajib 2. Illallah. Tak boleh. Illallah. Tak boleh. Mengejut tak boleh. Illallah. 2. Ataupun 4 tak apalah. Mesti wajib 2 ke atas. Tu. Ayat seterusnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama. Baik. Settle. Itulah tahiyat. Yang keempat.
Yang ketiga dalam tahiyat. Yang keempat, tempat keempat, kita akan bertemu dengan lafaz Allah yang mesti betulkan cara baca. Kat mana? Dalam zikir selepas sembahyang. Walaupun bukan dalam solat tuan-tuan, wajib betulkan zikir selepas sembahyang. Apa zikir selepas sembahyang? Zikir 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, ada lafaz Allah. Apabila bertemu lafaz Allah, wajib dipanjangkan dua. Allah tu wajib dipanjangkan dua, jangan lebih 14. Subhanallah tak sah tuan-tuan. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa tu bahasa dia tu? Dia subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak nak panjang pun, sekurang-kurang dua. Subhanallah, subhanallah. Pukul berapa nak siap ni? Kalau imam main baca main 4 harakat tuan-tuan, siap kita jenuh tunggu. Imam pun cepatlah dua je. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dua sah. Jangan satu. Subhanallah, 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 subhanallah. Balik awal. Kita kena balik. Tak boleh duduk tu haram. Subhanallah haram, subhanallah haram, subhanallah haram. Tak cukup dua, haram. Kena dua. Subhanallah dua. Cantik 4 lah, tapi buat seorang diri okey lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh lah buat seorang diri di rumah. Jadi tu imam kacau macam tu, kena dua. Okey, tu zikir tu kan. Sama, alhamdulillah pun sama. Yang kelima, yang kelima tu kan, kita sebut 5 je. Yang keempat zikir selepas solat. Yang kelima, ni mudah. Azan sama je, kita tak nak detailkan azan. Azan tu tuan boleh panjangkan. Allahu akbar, Allahu akbar, dia boleh panjangkan. Cuma jangan lebih 14. Lebih 14 tak sunat jawab. Ada setengah imam tu bila dia bukan tahu apa, dia bedal je, dia ikut sedap. Sedap dia tarik selagi tak habis nafas. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Jahannam tu bilang. Sedap. Sedap. Sedap apa lebih 14? Tak boleh, tak sunat. Lebih 14 tak sunat jawab. Ada ke? Jarang. Mana ada. Kalau ada, kadang-kadang dia tak perasan budak-budak baru belajar, sedap tarik je. Tak sunat jawab. Hayya 'alas salah sama ya. Hayya 'alas salah. Okey. Hayya 'alas salah. Dia turun balik tu kat 20 harakat tu. Dia naik balik 10 harakat, turun 10, 20. Hayya 'alas salah. Tu turun, naik 10, turun 10. 20. 20 tak sunat, melainkan dia ada khilaf, tapi kita cerita yang umum. Melainkan ada ulama mengatakan dikira uruf. Tadi harakat kan? Harakat 14 je. Ada qaul mengatakan kira uruf, ahli ilmu tengok nilai tu panjang tak tu? Panjang sangat, tak sunat jawab. Walaupun harakat lebih, 15 harakat, 16 harakat, 18 harakat. Uruf tengok 18 harakat ni panjang. Ya, panjang, maka tak sunat jawab. Tu qaul yang kedua. Qaul pertama dikira harakat, kira 14 lebih 14 tak sunat jawab lah. Tak adalah, tak banyak lah. Ada, cuma tak banyak. Baik, azan. Cuma terakhirnya yang ke-6, yang ke-6 tambahan. Dia ada 5 je, tapi tambah yang ke-6 tu apa? Tahlil. Sama itu pun tahlil. La ilaha illallah. Jangan beri mengejut, tak boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 2 harakat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 2. Waqaf itu mesti 2 panjang. Allah, Allah, Allah. Jangan la ilaha illallah.
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia ada dua kesalahan besar tuan. Pertama, la ilaha i tak ada. Ha i, sebab ha itu huruf ha dada dan hamzah i. Ada orang dia nak cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa jenis zikir entah? La ilaha illallah, ha tak ada, i terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada ha, itu haram, zikir yang haram. Kena jelas, la ilaha i, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jelas. Nak panggil tahlil, panggil hak mengaji je tuan-tuan. Kalau tidak, hancur dia buat. Satu rumah bergegar. Sini tak ada tahlil di rumah kan? Tak ada bang? Ada juga. Di kampung saya jarang tahlil di surau, jarang tahlil di masjid. Memang dia buat tahlil di rumah. Tahlil di rumah tu bergegar rumah. Dan dia ada style dia. Dia ada gear. Dia ada 3 gear. Rumah besar pun kocok rumah. Taman kecil, rumah kampung besar, bergegar rumah, kocok. Orang kata berkocok rumah. Masuk kocok tu masuk bergegar lah. Sebab dia gear pertama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik gear kedua, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey lagi, naik gear ketiga, hancur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. I je tinggal. Yang tu tuan-tuan, bukan lagi tahlil. Itu dah merapu dah. Apa jenis tahu, i. Bukan zikirhu tu lain, ni i ya. Habis. Okay, kita terus ke yang terakhir tuan-tuan. Ya. Tak boleh. Walaupun nasyid tuan-tuan tak boleh panjang. Allahu Akbar, Allah. Kalau Allahu saja tak apa. Tapi kalau sambung tak boleh. Hu dia tak boleh panjangkan. Kalau dia waqaf tak apalah. Allahu boleh tahan lagi. Sebab dia tak sambung dengan lain. Itu dia waqaf. Dia tak boleh panjang. Waqaf terus sambung dengan akbar. Apabila dia panjangkan huruf hak di belakang, termasuk menambah huruf lain. Huruf apa? Waw. Hak waw. Jadi hu, hak waw. Sebab kalau dhammah hu je, dhammah hu. Tu dhammah, nida hu. Tu. Dia boleh Allah panjang, Allah. Dia boleh itu. Tak apa, yang tu memang boleh panjang. Allah. Dia boleh panjang. Itu tak apa. 2 dengan 14. Okey, cara yang pertama settle, yang kedua settle, yang ketiga settle. Syarat yang terakhir dalam kitab kita. Baru kembali kepada kitab kita balik tuan-tuan, iaitu syarat yang kedua dalam kitab kita, keempat dalam perbincangan kita pagi ni. Apa dia? Disyaratkan membaca takbiratul ihram dan segala bacaan yang lain di dalam sembahyang. Semua bacaan apa pun tuan, bacaan wajib, bacaan sunat, sama peraturan dia. Hendaklah wajib didengar oleh telinganya sendiri. Bukalah kitab mana-mana sama je. Perempuan pun sama, lelaki pun sama. Kadang-kadang perempuan dia kata tak boleh ustaz. Perempuan suaranya tak boleh kuat, cakap kuat, sembahyang tak boleh kuat. Ada setengah orang faham teruk lagi tuan-tuan. Saya tanya, kenapa kak sembahyang tak bunyi? Ada hak hebat sikit bunyi. Perempuan ustaz, kenapa tak boleh? Suaranya. Iyalah, kenapa suaranya? Kan suaranya aurat. Kalau suaranya aurat tak boleh bercakap dengan orang lelaki. Tak boleh bercakap dengan orang lelaki. Suaranya aurat. Orang lelaki dengar tak boleh. Ni aurat dalam solat aja. Rupanya ada kepahaman setengah orang, suara perempuan aurat di dalam solat. Maksud apa aurat ni? Tak boleh lelaki dengar. Lelaki dengar je batas sembahyang. Macam tu ke? Tak boleh dengar. Lepas tu tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap, orang tegur akad.
senyum je, tak boleh cakap. Sihat ke? Tak boleh. Suara aurat. Sebab lelaki yang tanya, melainkan suami dia tanya. Tak apalah suami dia tak ada aurat dengan suami. Jangan buat pelik pula dengan suami ada aurat. Jangan kata suami ni semua tak ada aurat. Jangan buat pelik pula. Saya pernah cerita kot kat sini. Topik dia belajar pembahagian aurat lelaki perempuan. Perempuan ada 3 aurah, lelaki ada 4 aurah. Perempuan ada 4 aurah, lelaki ada 3 aurah. Cerita-cerita dalam perbincangan tu tak ada aurah depan suami. Tak ada tu, 3 tu tuan-tuan. Buka kitab mana pun tak ada aurah, melainkan ada kitab yang disebut juga tambahan aurah depan suami. Jarang kita sebut, melainkan kitab besar dia akan sebut hasyiah di bawah pendetailan. Jadi hamba Allah ni tanya, ustaz, depan suami ustaz aurahnya macam mana? Bagus kata tu. Kak ni tanya bagus, orang lain tak berani tanya, senyap je orang lain, macam faham. Kalau tanya senyap. Depan suami ada aurah tak? Ada. Dia tanya saya, ustaz, ada aurah tak depan suami? Saya kata, mana ada ni, tak ada ni. Lepas tu tak perlu tutup ke depan suami? Telanjang lah. Saya cakap kat dia, dah tak ada aurah, telanjang lah. Kak, anak tak ada, cucu tak ada, siapa pun tak ada di rumah kita, balik tutup pintu, buka habis. Yahoo. Boleh lah, dah tak ada aurah. Dia pun pening. Boleh ke? Boleh lah, tak ada aurah. Nak buat pasal lain, bukan suruh buat. Cerita hukum boleh. Di rumah balik tutup pintu, tutup tingkap, telanjang, boleh. Tak haram. Haram apa? Tak ada aurah depan suami. Bagus akak tu. Ni cerita. Kan ada aurah. Nanti akak-akak tak puas hati. Betul ke ustaz ni? Dia bawa ajaran baru ni. Baru turun wahyu ni. Tak, wahyu tu dah turun lama lah. Aurah perempuan depan suami tidak ada. Tengoklah di mana saja, mula daripada rambut suami boleh tengok sampai je kaki, boleh tengok semua. Orang pun tanya, ustaz, alat sulit boleh tengok? Saya tu je nak tanya, semua malu. Itu je sebenarnya dia nak tanya aurah tu. Saya dah tahu dah akak ni sebenarnya pasal isu alat sulit tu je. Itu je. Boleh tengok alat sulit kalau ada hajat, tak ada hajat makruh. Alat sulit sendiri tuan-tuan, kalau tak ada hajat makruh. Alat sulit sendiri, jangan salah faham, alat sulit orang haram. Jangan pandang alat sulit orang haram, walaupun budak kecil tak boleh. Melainkan ada hajat. Hajat budak kecil, nak mandikan baby, boleh tengok. Duk kelebek baby, kelebek anak, cek cucu. Anak tak ada dah, semua ni tak ada anak dah ni. Cucu. Bukan pasal tua, tak ada anak. Ustaz kata cakap kat kami tua. Bukan, tak cakap tua. Cakap dah tak lahirkan anak dah. Cucu, tengoklah cucu ni. Tengok baru 5 bulan, 6 bulan. Asalnya tuan-tuan tak kisah sehari pun tak boleh tengok aurah orang. Aurah apa? Alat sulit. Faras ataupun zakar, semata-mata zakar orang haram tengok tanpa hajat. Walaupun zakar budak kecil, walaupun budak itu baru lahir 1 hari, bayi, tak boleh tengok tak ada hajat. Mereka ada hajat. Hajat untuk mengurus, tengok ada tak ada tak budak ni bengkak tak bengkak, nak demah macam mana, tu boleh. Kalau saja nak tengok cucu umur setahun, Tok Wan pergi tengok setahun dah tak jumpa cucu, buka lah baju nak tengok macam mana, itu tak boleh. Tak boleh, haram, tak ada urusan, tak boleh tengok. Tu ingat, ada hajat saja. Lepas tu kalau dia, orang lain boleh tengok ada hajat, ingat, boleh tengok ada hajat. Tengok juga hajat apa dia tu. Bukan mudah-mudah ni saya ada hajat, bukan mudah-mudah. Jangan silap faham pula. Doktor boleh, doktor tu pun ada hajat, boleh tengok. Tapi ingat, buka tempat hajat je, lebih daripada hajat haram.
Doktor kata, akak nak kena injek ni. Nak injek. Buka tempat injek je. Tanya dia, doktor nak injek kat mana? Kat bontot. Sini tak boleh. Dia cakap tak boleh sini. Kita nak bagi sini lah, tak boleh. Akak kena buka bontot. Kita pun lodeh habis. Haram. Buka tempat dia. Tempat nak injek ni lebih kurang 2 inci je. Itu part tu je. Jangan buka habis. Sebab sekarang ni tuan, ada baju muslimah sekarang ni. Baju muslimah dia buka ke sini. Aduh sekarang ni power. Dia tebuk sini. Doktor pergi nak buka, nak suruh doktor injek, buka kacing. Dia tak payahlah buka lodeh apa, tak payah. Tu. Jangan buka lebih haram. Buka kadar hajat je. Begitulah juga suami isteri. Kalau ada hajat, isteri boleh tengok alat kemaluan suami, dibenarkan oleh suami, dan suami boleh melihat alat kemaluan isteri kalau ada hajat, tak makruh. Cuma berbezanya suami lain. Suami jangan, suami lain. Suami ini ada 2 syarat. Pertama, izin. Kalau dia tak izin, tak boleh sopan. Dia aurah dia, asal tak ada aurah, kita boleh tengok suami. Suami tak pakai apa pun, underwear je kat rumah, panas, boleh tak tengok? Boleh, tak ada aurah. Tapi kalau alat kemaluan suami, contoh tuan-tuan, saja-saja melawak tengok, tak boleh tanpa izin dia. Kena izin dia. Jangan melawak ikut dan. Haji ni kat rumah dia bukan pakai seluar, Ustaz. Ikut dam je haji saya ni. Balik je rumah pakai kain tawar. Kain tawar terlodeh je kerja depan saya. Tak haram lah. Habis, wajib dengar oleh telinganya sendiri segala bacaan itu di dalam suasana yang tidak bising. Maka jika disebutnya dengan perlahan, pakai kumat kamik bibir macam orang berbisik, nescaya tiada sah, tidak sah. Baik. Okey, kita cerita yang tuan-tuan yang sah, kemudian kita cerita yang tidak sah. Ada 3 jenis tak sah. Tu kena ingat, 3 jenis ni tak sah. Satu je sah. Macam mana satu sah? Pastikan takbir lafaz takbir 8 ni, 8 huruf ni, dengar, semua dengar. Semua dengar. Wajib ni, wajib, cerita wajib ni. Semua dengar. Macam mana? Allahu Akbar. Dengar. Allahu Akbar. Yang ni yang sah. Sebab telinga dia dengar semua makhraj. Alif dia dengar makhraj alif, makhraj kaf dia dengar, makhraj ha dia dengar. Maksudnya 8 huruf dia sebut, makhrajnya boleh didengar. Maksudnya dia tahu, ini tak betul ni. Dia boleh ulang balik. Kalau telinga dia tak dengar, macam mana dia nak hukumkan tepat ke tak tepat makhraj, betul ke tak betul? Sebab telinga tak dengar. Kaf, ak ataupun aqaq, itu yang betul. Baik, kalau dia ucap telinga tak dengar tuan-tuan, ni nak bincang. Ada 3 jenis dia panggil ucapan yang tidak dinamakan perkataan, tak dengar. Pertama tuan-tuan, ni 3 ni yang tak sah tuan-tuan, yang tidak sah. Pertama apa? Pertama, dia menyebut huruf sebut tetapi tidak mengeluarkan suara jelas, suara makhraj jelas, keluar tak jelas, keluar seperti bisikan. Ini tidak sah. Macam mana contoh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia panggil bisik. Membisikkan huruf, telinga tak jelas makhraj, makhraj tak jelas. Kaf pun sama. Allahu Akbar. Letih. Orang sembang tak sembang macam tu kan? Alah, hari ni letih, tak larat nak pergi kelas. Pergi kelas sekejap dah rasa letih. Suara dia cuba cerita nak bagi orang faham. Akak, kenapa akak nampak letih? Ya, letih. Orang faham. Sebab dia cuba ungkapkan sehingga kita clear. Di telinga dia clear, kita pun clear. Itu dipanggil qauli. Itu dipanggil perkataan. Itu dipanggil lafaz. Lafaz kena ada suara, kena ada huruf, kita dengar, boleh tulis. Itu dipanggil perkataan di dalam syarak. Ucapan yang ada lafaz, dan lafaz itu mengandungi huruf yang boleh ditulis. Kalau bisik, ya
Okey, itu kadar lain. Yang Bazat tanya kadar lain. Ini kita akan bincang penutup. Nanti kita cerita level tak sah, kemudian macam mana telinga kita boleh dengar terlebih sampai orang lain. Macam mana isu terlebih. Orang lain pun kacau orang lain. Allah, Allah, Allah. Kita duduk sebelah tu. Boleh dengar Allah, Allah, Allah. 2-3 kali Allah tu. Allah, 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 kita pun ya Allah. Terkejut kita pun. Kacau orang tu. Tu macam mana? Sekejap lagi yang tu. Ni wajib. Wajib setah telinga kita dengar. Jangan telinga orang lain. Tengok orang lain dengar, sekejap lagi kita bincang. Telinga kita dengar. Allahu Akbar. Setah. Orang lain dengar, orang lain dengar tapi tak jelas. Okey, kalau dengar jelas, sekejap kita bincang. 3 yang tidak sah. Pertama, bisik tidak sah. Ada suara tapi bisikan. Allahu Akbar. Oh, ini bahaya tuan. Kalau gen makan petai, habis keluar segala aura. Pening kita. Nak pensam rasa. Nak pitam. Campur petai, campur rokok. Allahu Akbar. Baru lepas kena sebatang rokok, berasak rokok, campur petai. Ataupun yang paling dahsyat tuan, yang tak boleh tahan ialah makan durian. Durian makan kat rumah dah lah. Jangan bawa sampai di surau. Nak bawa di surau, bau tu sental. Sental, komo. Test. Oh, kuat lagi bau. Jangan pergi surau. Mengganggu orang. Dia mengganggu orang bukan saja suara. Gangguan dari sudut aroma bauan dikira mengganggu. Suara dikira mengganggu. Perbuatan dikira mengganggu. Kita duk ingat ganggu suara je. Aroma tak. Aroma mengganggu. Sama. Sedawa tu nak pesang kita tu. Sedawa tu tak tahu. Dia bawa sedawa. Satu surau tu semua 20 soh 20 orang tu semua boleh cium sedawa dia. Yang paling nak pesangnya orang sebelah dia. Kita tak tahan. Ya Allah, bila nak habis ni? Tak tahan sedawa dia. Itu hukum dia haram. Mengganggu orang, haram hukum dia. Mengganggu dengan aroma. Yang kedua tuan tidak sah. Pertama, bisik tidak sah. Yang kedua iaitu sekadar gerakkan bibir tanpa keluar suara. Tadi keluar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tuan tak sah. Iman tak ikut. Kalau tuan-puan pergi tengok iman Zuhur, iman solat asar, Allahu Akbar. Balik tuan-puan, balik. Tu panggil balik awal. Orang Kelantan balik awal tu itulah. Balik awal aku hari ni. Kenapa? Iman Allah. Mana boleh? Sebab tu kita selalu seru, tolonglah imam, belajarlah sebab kami nak ikut. Jemaah ni nak ikut, jemaah dah belajar, nak ikut. Imam tak nak belajar. Dia hanya belajar tajwid je. Tak bermada belajar tajwid. Tajwid sekadar bacaan cantik, fiqahnya terabur, tidak sah diikut. Sebab tu dia bertanggungjawab dengan jemaah di akhirat kelak. Kalau jemaah tu tuan-tuan tak perasan iman tu tak sah, maka iman akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Kenapa? Jemaah ikut iman yang tidak sah. Sebab itu kalau kita rasa kita tak cukup ilmu fiqh, jangan sanggup jadi imam. Bertanggungjawab di hadapan Allah. Dipanggil amanahlah kita dengan Allah. Kalau rasa kita tak cukup ilmu fiqh nak jadi imam, sekadar ilmu tajwid je ada, sekadar ilmu Quran saja ada, jangan orang panggil apa? Orang panggil apa? Bertanggungjawab. Jangan kita khianat amanah di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita bertanggungjawab. Allah tanya kita, ni jemaah tak sah kerana kamu. Jemaah dah belajar, lepas tanggungjawab dia, sebab dia belajar cantik, tapi jemaah follow tak perasan iman ni solat, sebab kita duduk jauh kan, tak perasan. Tu tanggungjawab iman. Sebab tu kita seru selalu bertawaduk lah, rendah dirilah iman. Tak perlulah rasa kita ni orang panggil apa, malu nak belajar. Tidak mengurangkan darjat kita sebagai iman. Kita rendahkan diri, kita belajar sama-sama dengan jemaah. Baik. Tapi tak dengar.
Okey, sama tu hukum sejak lagi kita. Jangan betul tanya kan. Sama je hukum dia. Cuma okeylah daripada imam tak dengar langsung tak ikut. Tu imam tak dengar langsung memang tak ikut tuan-tuan. Dah pakai mic tak dengar. Itu nak macam mana nak zon kita? Mungkin jauh kot. Jauh apa kita duduk belakang tak dengar? Nak zon macam mana? Sebab dia pakai mic ni. Mic duduk ni. Boleh tak dengar. Dia pakai mic tu kok mana pun ada suara. Allahu Akbar. Kok mana pun ada suara. Tapi kalau dia pakai mic sunyi sepi, lebih teruk pada orang bisu. Orang bisu dia kena kuat. Tersebut dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab I'anatul Talibin, orang bisu wajib dikeluarkan huruf kadar kemampuan dia. Macam mana? Tu orang bisu. Ini kita lebih teruk pada orang bisu lagi. Mana? Nombor 2 ni. Nombor 2 tuan-tuan, kumat kamik. Macam mana kumat kamik? Nombor 2 Jahannam. Satu tu pun Jahannam, takkan nombor 2 okey kok. Nombor 3 lagi tak solat. Macam mana nombor 3 tu kan? Tafakkur. Mulut pun tak gerak. Mulut pun tak gerak. Ada ke? Ada. Sebab tu cerita tu kan ada. Jangan tanya, ada ke Ustaz? Ada lah. Ketiga-tiga contoh ini tuan-tuan, semuanya terabur, hancur, wal jahannam. Jangan buat 3 ni. Jangan ingat 3 ni betul pula. Betul 1 je. Allahu Akbar. Habis. Baik, kembali balik soalan Abang Zaid dengan abang kita. Okey. Macam mana pula suara kuat? Okay, ingat wajib telinga kita dengar. Wajib telinga kita dengar. Kalau orang lain dengar, apa hukum dia? Hukum dia tuan, orang lain dengar ni maksud dengar apa? Dengar jelas. Bukan dengar suara. Dengar suara memang satu surau keluar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun dengar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Semua keluar suara. Sebab itu orang yang sembahyang betul tuan keluar gema dalam surau itu seperti lebah. Tapi tak kuat. Sebab Bismillahirrahmanirrahim. Semua keluarkan. Kadar telinga dia jelas makhraj. Orang lain dengar suara tapi tak jelas makhraj. Itu sepatut. Tapi tiba-tiba orang lain pun boleh dengar jelas makhraj. Tu dengar jelas ni. Sekurang-kurang seorang, 2 orang, 3 orang ke atas. Kira kuat. Seorang dengar kira kuat dah. 2 orang dengar kira kuat. 3 orang dengar kira kuat. Cuma ada khilaf. Ada kata seorang dengar tak kuat lagi. 2 orang dengar tak kuat. 3 ke atas pun kuat. Tak apa, kita ambil yang biasa. Seorang dengar tu dah kira kuat. Walaupun ada khilaf. Ada kata 3 pun kuat. Kalau setakat 2 tepi tu biasa je. Orang yang ketiga. Bukan sah ketiga. Ni orang ketiga. Jangan sah ketiga. Itulah kuat dah. Dah terlebih dah. Hukum kuat ni tuan-tuan. Hukum kuat. Inilah sebab orang tak berani nak kuat sampai tak dengar ni tuan-tuan. Ini yang kena pandai ejah ni. Jangan tak kuat sampai tak dengar. Jangan kuat sampai lebih daripada 3 orang dengar. Tu kena setting. Hukum dia makruh kalau tak ganggu. Kalau ganggu haram. Ganggu macam mana? Ganggu fokus. Kita baca Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Ni sebelah kita ni dia pun baca juga. Dia dengar kita Ar-Rahman, dia sambung Maliki Yaumiddin. Dia tak maliki lagi. Baru alhamdulillah baru dia. Bunyi kita Ar-Rahman Rahim, terus dia Maliki Yaumiddin. Lepas tu dia kata, Jahannam betul dia kata. Aku ni baru alhamdulillah. Tu haram. Kenapa? Mengganggu fokus orang. Haram hukum dia. Kita duk solat ni tuan-tuan, kalau ganggu suara haram. Apatah lagi orang tak solat. Ada setengah orang dia faham hak solat je haram. Hak tak solat tu sembang tu. Sembang. Macam lebih teruk pada kedai kopi ni. Sembang baru balik travel. Ceritalah saya pergi travel seminggu. Kawan duduk solat. Duduk dengar tu, travel dia duduk dengar tu. Kawan duduk solat. Bagi salam dia siap terus join. Dah kat tadi duduk dengar dalam solat. Mengganggu haram, tak ganggu makruh. Tak ganggu pun, tak ada apa masalah apa pun. Kita kebal, ceritalah apa pun kebal. Tak ganggu pun makruh. Apa maksud makruh? Tak dapat pahala. Bacaan kuat itu tak ada pahala. Tapi kalau ganggu, bukan sekadar tak ada pahala, haram. Itu kena
Orang panggil apa? Kena jaga. Kena belajar. Itu confirm lah, kena belajar. Okey, sama imam. Imam ni dia sunat kalau bacaan itu sunat kuat, bacaan Fatihah dengan surah sunat kuat. Tapi kalau surah Fatihah rakaat ketiga dengan rakaat keempat Isyak, itu sekadar telinga didengar. Sebab jemaah juga nak baca. Jangan kuat sangat ganggu jemaah, terabur jemaah pun nak baca Fatihah juga. Mic dekat ni. Kalau Zuhur dengan Asar pun sama juga. Zuhur Asar Fatihah pun nak kena baca semua. Rakaat ketiga dengan rakaat keempat sembahyang Isyak, Fatihah pun sama, kita kena baca. Jadi mic dia kuat tu, dia kena setting betul. Maksud bukan setting mic tu, suara dia jangan terlebih. Kalau terlebih dia ganggu makmum. Melainkan sunat tu kan, sunat kuat bila? Sunat kuat takbiratul ihram sunat kuat, takbir intiqal sunat kuat, baca surah sunat kuat. Kadar mana sunat tu? Kadar didengar oleh semua jemaah. Itu kena kuat. Semua jemaah. Contoh masjid besar, jemaah ada 100 orang, 200 orang, sunat kuat saya boleh dengar. Ni pakai ni tak apa lah, tak payah duk menjerit-jerit pun. Kadang-kadang menjerit-jerit tu tuan-tuan ganggu orang juga. Dah pakai ni dah, tiba-tiba dia guna tu Allah, kita duduk depan kali ni mencuit telinga ni, makmum duduk bawa speaker lagi teruk. Bala Allahu Akbar, hancur telinga kita. Itu mengganggu juga. Jadi imam ni jangan naik syekh sampai lupa diri. Naik syekh sampai terlupa, dengan lagunya terlebih, dengan kuat suaranya terlebih. Semua itu adalah makruh dan haram. Kalau ganggu, haram. Tapi kalau imam langsung tak dengar jemaah tu mana? Jemaah tak dengar imam? Imam tak dengar dia baca. Baca yang sunat tadi? Yang wajib tu baca. Yang wajib tak boleh. Wajib kalau tak dengar tak sah ikut. Wajib, contoh Fatihah wajib. Tapi kena yakin lah, tak dengar ni yakin. Kalau sebab jauh tak apa, kita yakin ni, ataupun kita zon yakin ni dia bukan kaki tahu ni, dia hantam je ni. Takbir Allahu Akbar, cantik takbir tu. Rakaat pertama sembahyang Zuhur, rakaat pertama sembahyang Asar, senyap sunyi. Mic tu sebelah ni mic ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia baca, telinga dia dengar tu pun confirm kita pada suara, dengar suara, confirm. Tapi kalau lah mic duduk di tengkok dia, di leher dia, tak bunyi langsung, macam mana kita nak nak zon? Tu tak boleh ikut. Sebab apa tak boleh ikut? Sebab mic duduk di leher. Ada setengah mic duduk bawah dagu tu ni, bawah dagu ni tuan-tuan, menafah pun boleh dengar. Ada setengah tuan-tuan, saya pergi ikut belakang, saya dengar nafah dia, balik awal saya nafah dengar, rupanya dia tak baca. Itu di kumat kami tu, macam tu je. Mic ni nasib baik dia tak telan je mic. Itu tak boleh diikut. Kenapa? Tidak ada suara. Ini biasanya imam yang tak belajar tu. Bukan saya cakap, tu bonda cakap. Imam jangan marah saya, marah kat bonda, tak belajar. Tak boleh ikut, tak betul, tak boleh ikut. Jangan kompromi. Tak kompromi. Jangan kata kasar, kata tak betul lah tindakan. Kalau halau imam macam tu betul. Jangan kata kenapa nak halau kami ni, nak lantik kami dah. Tak ikut spek, tak ikut ciri-ciri yang diperuntukkan dalam syarak. Nak boleh, nak jadi imam boleh, tapi belajar fiqh. Itu je. Sebab anda bertanggungjawab memimpin jemaah. Ibadat jemaah dia tanggung. Tak ke besar? Ya besar. Tapi orang tak tahu besarnya tanggungjawab imam. Nak kena betulkan akidah kita, nak kena betulkan syariat, sebab kita memimpin jemaah. Itu besar tanggungjawab. Habis penutup tuan wajib disertai, itu penutup kita akan sambung ke datang. Wajib disertakan niat dalam takbiratul ihram.
iaitu ingat dalam hati, mengerjakan sembahyang fardu zuhur atau sebagainya ketika menyebut Allahu Akbar. Bila sudah ada ingat macam itu, cukuplah menyertakan niat dalam takbiratul ihram. InsyaAllah masuk tajuk baru akan datang. Keempat, membaca Fatihah. Jadi perkara sunat dalam takbiratul ihram saya tak sebut tu, insyaAllah akan datang saya akan sebut. Bila takbiratul ihram Allahu Akbar itu, apa perkara-perkara sunat, mata kita tu nak tengok di mana, dan kedudukan tangan kita macam mana, kedudukan kaki kita macam mana, nanti saya akan ceritakan datang. Ketika kita nak takbir tu, dia ada beberapa perkara sunat. Posisi kaki macam mana nak buka, tangan nak lurus macam mana, mata ke mana, itu semua sunat sebelum kita takbir. Nanti kita akan sebut bulan depan, wallahu a'lam. Dan kalau saya ada satu modul tuan, tengah editing, penerbit akan terbit dalam bulan ni lah, siap dalam 2 minggu 3 minggu tu. Kalau saya akan bawa, kalau tuan-puan untuk dia panggil rujukan, kitab tu nama dia Risalah Usul Sembahyang. Saya panggil nota tu, dia padat, ringkas. Kita panggil ringkas dan padat. Maksudnya dia fokus kepada rukun, pendetailan rukun ni. Kita detailkan semua rukun dan sunat. Macam ni kan tak banyak sunat. Kita dalam nota tu semua takbir combine dengan sunat, qiyam sunat, rokok sunat, kita combine. Dan last kali tu perkara batal secara ringkas saja. Kita fokus 13 je, 13 perkara wajib dan sunat. Nanti siap saya bawa tuan-tuan. Cuma kena bayar tu je lah. Bayar pun agak mahal lah, padalah dengan dia punya ilmu mahal. Saya tak silap saya harga dia RM25, mahal juga tuan-tuan. Bunyi 25. Allah, ustaz 25 tu, bukan RM5 je. InsyaAllah kita sambung akan datang tuan-tuan. Saya rasa husnuzon saya tak ada lagi soalan. Kalau ada kita simpan bulan depan, InsyaAllah. Topik baru bulan depan, syarat sah Fatihah. Sebelum syarat sah Fatihah, tuan-tuan tolong ingatkan saya untuk cerita kombinasi sunat yang saya lupa sebut tadi. Sunat takbir tu kan, apa benda sunat sebelum takbir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sama. Oh, okey. Isnin masjid, okey, insyaAllah.